Salam sejahtera. Nama saya Puan Sia Pei Fan. Saya mengajar Matematik T di SMK Baru Miri. Hari ini, saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk meningkatkan keupayaan menyelesaikan masalah matematik berayat dengan kaedah visualisasi. Dalam pengalaman saya mengajar Matematik T selama ini, saya mendapati pelajar selalunya menyelesaikan masalah matematik berayat berdasarkan angka-angka, persamaan atau kata kunci tanpa memahami gambaran keseluruhan soalan. Mereka cenderung menggunakan teknik menghafal prosedur dan operasi. Mereka ikut saja teknik penyelesaian yang diajar oleh guru. Ini hanya dapat menyelesaikan soalan rutin, tidak dapat menjawab soalan kebat atau soalan luar rutin. Fokus kajian saya adalah sejauh mana kaedah visualisasi dapat membantu dalam menyelesaikan masalah matematik berayat. Visualisasi bermaksud membayang atau menggambarkan. Visualisasi terdiri daripada dua kategori, iaitu luaran yang terdiri daripada gambar raja skema dan ikonik, dan juga dalaman iaitu idea atau gambaran melalui pengalaman seseorang. Kajian saya ini lebih fokus kepada visualisasi luaran, iaitu pelajar akan menggunakan jadual ataupun gambar raja untuk menyelesaikan soalan matematik berayat. Visualisasi dapat membantu pelajar untuk memahami soalan. Mewakili soalan secara diagramatik atau simbolik memudahkan pelajar merancang strategi penyelesaian. Objektif khusus kajian saya adalah untuk mengenal pasti keberkesanan kaedah visualisasi, dan ini akan menyumbang kepada objektif iaitu meningkatkan peratus kelulusan matematik T. Kumpulan sasaran saya terdiri daripada 8 orang pelajar kelas 6 aktif. Kajian tindakan ini dimulakan dengan tinjauan awal, iaitu mengenal pasti masalah dan fokus kajian. Setelah masalah dikenal pasti, saya akan mengumpul maklumat tentang magnitud masalah tersebut, iaitu bilangan pelajar bermasalah dan kekerapan pelajar melakukan masalah tersebut. Lepas itu, saya akan merancang intervensi, melaksanakan intervensi. Akhir sekali, saya akan mengenal pasti keberkesanan dengan menggunakan ujian pasca. Untuk melakukan tinjauan masalah, saya akan melakukan pemerhatian semasa pelajar membuat perbincangan atau membuat latihan. Saya juga akan menemu buah pelajar untuk mengenal pasti masalah mereka. Daripada penyamakan tugasan pelajar, saya dapat memerhatikan jenis-jenis perwakilan visualisasi yang dipilih oleh pelajar. Ujian pra saya gunakan untuk menentukan penguasaan pengetahuan sedia ada. Manakala ujian pasca saya menggunakan untuk menguji keberkesanan kaedah visualisasi. Setelah melakukan ujian pra, saya mendapati pelajar lemah dan sederhana tidak dapat menjawab soalan dengan betul. Pelajar tahap tinggi dapat menjawab dengan betul tapi dengan cara yang tidak teratur. Ada juga pelajar tidak memahami soalan atau memerlukan masa yang panjang untuk memahami satu soalan. Setelah mengenal pasti masalah dengan ujian pra, saya akan melakukan intervensi dalam 1 minggu yang mana saya akan terapkan kaedah visualisasi dalam PDPC harian. Lepas itu, saya menggunakan ujian pasca untuk menguji keberkesanan kaedah visualisasi. Dalam pelaksanaan intervensi, saya akan melatih pelajar untuk menyelesaikan masalah matematik berayat dengan kaedah visualisasi berasaskan model Polya, iaitu memahami soalan, merancang strategi, melaksanakan strategi dan menyemak jawapan. Saya juga akan membimbing pelajar cara dan kaedah visualisasi yang sesuai untuk setiap soalan. Setelah
menjalankan ujian pasca, saya mendapati bagi kumpulan kognitif rendah, min markah mereka ada peningkatan daripada 16 kepada 30 markah. Dan bagi kumpulan kognitif sederhana juga ada peningkatan daripada 35 kepada 42.5. Manakala kumpulan kognitif tinggi menunjukkan peningkatan min markah yang paling banyak iaitu daripada 40.5 kepada 87 markah. Ini adalah contoh skrip jawapan pelajar dalam ujian pasca. Bagi soalan yang sama, ada pelajar menggunakan pie chart, ada gambar ajar pokok dan ada jadual. Walaupun kaedah visualisasi yang digunakan berbeza, tapi mereka semua dapat mengira jawapan yang betul dengan tepat. Refleksi kajian saya daripada pemerhatian dalam kelas, penyemakan tugasan pelajar dan markah ujian pasca didampak dengan jelas pelajar mempraktiskan visualisasi dengan baik. Kaedah visualisasi diamalkan secara berterusan supaya pelajar dapat membuat gambaran visualisasi yang lebih tepat dan teratur. Walau bagaimanapun, ada pelajar yang sudah membuat lakaran perwakilan yang tepat, namun mereka masih tidak memperolehi jawapan yang betul. Ini adalah kerana kurangnya kemahiran asas matematik seperti kemahiran asas mengira. Cadangan saya untuk kajian yang seterusnya agarkan kaedah visualisasi ini diguna secara berterusan dan dia harus dijadikan teknik pengajaran penyelesaian masalah berayat dan menjadikan amalan pelajar. Ini saja pembentangan saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih.